Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah cikgu teruskan panduan menjawab kejurutan akhir fizik kertas 2. Kali ini kita akan membincangkan soalan bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian B di mana kamu pun telah faham. Bahagian ini diberikan dua soalan di mana kamu perlu menjawab satu sahaja daripada bahagian B ini, di mana satu adalah daripada tingkatan 4 dan satu lagi daripada tingkatan 5. Dan sekiranya kamu mempunyai masa yang cukup, bolehlah kamu menjawab kedua-dua soalan yang diberikan, di mana markah akan diambil bagi soalan yang memperoleh markah yang tertinggi. Jadi dalam soalan yang ke-9 ini diberikan di sini kejadian satu fenomena di mana pengaliran udara dari darat ke laut pada waktu malam. Pengaliran udara dari darat ke laut pada waktu malam. Jadi kita lihat dekat sini soalan yang pertama, dan kamu juga telah dibincangkan soalan ini dengan panjang lebar di dalam buku teks fizik tingkatan 4, iaitu di dalam tajuk haba lah, di dalam tajuk haba. Okey, pada muka surat 134 lah. Iaitu dalam kes yang kamu lihat ni, adalah kejadian bayu darat, kejadian bayu darat. Okey, soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tertentu? Ini dari segi formula, kita ada Q sama dengan MC theta. Muatan haba tertentu. M adalah jisim dalam kilogram, C adalah muatan haba tertentu, Q ni tenaga lah, dan theta adalah perubahan suhu. So dari segi sini, kalau kita lihat muatan haba, so kita akan tahu C sama dengan Q dibahagikan dengan M theta lah, di mana Q ni adalah kuantiti haba lah, kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan untuk mengubah suhu sebanyak 1 darjah Celsius tanpa mengubah keadaan jirim. Tanpa mengubah keadaan jirim. Itulah definisi muatan haba tertentu. Okey, satu lagi kita ada haba pendam lah. Satu lagi kita ada haba pendam. Muatan haba pendam. Terusnya soalan 9B, terangkan bagaimana kejadian bayu darat ini berlaku. Okey, dalam buku teks pun ada di sini. Tapi bagaimana kita nak dapat ni yang cikgu kata soalan mekanisme yang membawa markah biasanya 4 lah. Peruntukan markah biasanya 4 markah untuk soalan ini. So, kita mulakan dengan soalan yang pertama, muatan haba tertentu bagi air laut lagi tinggi berbanding darat. Okey. Ini paling penting lah sebab untuk kita kena fahamkan tadi muatan haba tertentu air dengan darat. Air ni maksudnya memerlukan haba yang tinggi, muatan yang tinggi untuk menaikkan 1 darjah Celsius. So, kita faham dekat sini, paling pentinglah fenomena ni muatan haba tertentu air, laut lagi tinggi berbanding darat. Okay, pada waktu malam, darat lebih cepat membebaskan haba sebab muatan haba tentunya adalah rendah berbanding air laut, dan kesannya darat lebih cepat sejuk berbanding dari air laut. So, udara panas dari laut naik ke darat dan udara sejuk dari darat bertiup ke laut. So, fenomena ini dikenali sebagai bayu darat. Ini soalan mekanisme lah. Murid kena cerita dari mula sampai akhir. So, inilah soalan 9C. Dekat sini, penghantar makanan itu meminta
pendapat anda tentang spesifikasi beg yang sesuai untuk membawa makanan dalam keadaan makanan masih kekal panas ketika diterima oleh pelanggan. So, kaji spesifikasi dalam jadual 9 bagi 4 jenis beg simpanan makanan itu dan terangkan kesesuaian berdasarkan aspek-aspek yang diberi. Walau bagaimanapun kita ada dekat sini panduan menjawab. Yang pertama, saiz beg mestilah besar. Saiz beg mestilah besar kerana boleh menyimpan lebih makanan untuk dihantar. Ini macam kes food panda semua itulah. Saiz beg yang besar untuk menyimpan makanan yang lebih banyak. Yang kedua, beg itu dibalut dengan kepingan aluminium. Ini di bahagian dalam lah. Sebab tu kita lihat beg-beg penghantar makanan di dalamnya ada kepingan aluminium. Kilat, warna kilat. So, tujuannya memantulkan haba dari makanan di dalam beg supaya kekal panas. Kemudian, PVC plastik. Bahagian luarnya diperbuat daripada PVC plastik. Lebih ringan dan mudah dibawa. Itu adalah sebab yang paling utama dalam kejuruteraan. Lebih tahan lama, lebih ringan dan mudah dibawa. Itu ciri-ciri penting dalam teknologi lah. Dan akhir sekali, muatan haba tentu yang tinggi. Muatan haba tentu yang tinggi. Tujuannya tidak mudah menyerap haba daripada makanan. Tidak mudah menyerap ni. Tidak mudah menyerap haba daripada makanan. Beg tidak panas walaupun membawa makanan yang panas. Ini pun juga ciri yang paling penting. Kenapa beg itu mesti diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So, soalan-soalan seperti ini kamu boleh ingat dan boleh di-recycle untuk soalan-soalan lain, terutamanya untuk keperluan muatan haba tentu. Okey. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, kita terangkan baliklah yang paling sesuai. Dekat sini yang paling sesuai adalah beg S kerana sebut balik. Kerana saiz beg yang besar menggunakan kepingan aluminium di dalam diperbuat daripada plastik PVC serta mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Raja menunjukkan seorang lelaki membawa beg simpanan makanan. Seperti ini gambar rajanya lah. So, gambar rajanya, jadual yang diberikan seperti ini. Okey. Ini contoh dia gambar raja. Okey, P, Q, R, S tadi kita pilih S lah. Jadi dalam menentukan jawapan ni sebenarnya, kita tengoklah. Contoh tadi kalau kita tengok, kita tak tahu yang mana sesuai. Kita tengok saiz beg. Kita ada bahan, kita tahu bahan luar beg, ni bahan dalam beg. Contoh bahan dalam beg, kita ada polystyrene nipis, kita ada kepingan aluminium, kita ada kepingan ini. Biasanya untuk penghantaran ni, kalau kita lihat pun, mana-manalah dalam penghantaran, bahagian dalamnya warna kilat seperti aluminium. So, kita tahu tak akan digunakan polystyrene nipis. Polystyrene nipis ni biasa untuk untuk air batu. Untuk air batu biasa kita pakai polystyrene nipis lah. Okey, so kita boleh pangkah ni lah. Kita pangkah sini, kita pangkah sini. Jadi automatik R kita pangkah, P kita pangkah. So kita ada Q dan S. Kita tengok sama beg besar, aluminium. Kita ada PVC plastik juga dan kita tahu yang ni. Beza dia muatan haba tinggi dengan muatan haba rendah. So jawapannya adalah tinggi sebab tadi kita tak nak bekas makanan itu menyerap haba daripada makanan. So automatik kita dapat jawapan. So jawapannya adalah S. Nanti contoh. Seterusnya kita tengok soalan yang berikutnya lah. Soalan 9.3 ni. Okey, kita tengok. Okey. Satu bahan pepejar X berjisim 50 gram dipanaskan menggunakan pemanas rendah. So, jisim ni, berarti 50 gram, dia tukarlah kepada kilogram nanti. X sama dengan 50 gram bersamaan dengan 0.5 kg lah. Menggunakan pemanas rendah 240 volt, 0.1 kilo. Okey, 0.1 kilo ni, maksudnya 0.1 kali 10 kuasa 3 watt. Ni hati-hatilah. Okey, ini adalah gambar raja yang diberi. Jadual pemanasan 30 kepada 78, kemudian malah suhunya dah naik kepada 218.
So, berapakah takat lebur bagi X, takat lebur? Takat lebur ni maksudnya mula dia berubah lah. So, jawapannya adalah 78 lah. Daripada keadaan pepejal menjadi berlaku perubahan fasa di sini. Bermula berlaku perubahan fasa. So, memang pada 78 darjah Celsius. 78 darjah Celsius. Itu yang paling penting. Kemudian, muatan haba tentu bahan itu dalam keadaan cecair. Muatan haba tentu dalam... So, kita menggunakan formula dekat sini. Kita ada Q sama dengan PT. Kita ada Q sama dengan ML. Kita ada Q sama dengan MC theta. Ini berkaitan dengan haba. Berkaitan dengan haba. So, kita tengok dekat sini. Muatan haba itu dalam keadaan cecair lah. Dalam keadaan cecair, kita gunakan muatan haba tentu ini. Q sama dengan MC theta dan kita kaitkan dengan Q sama dengan PT. Q sama dengan PT sebagai persamaan 1. Q sama dengan MC theta, sebab tu kita dapat PT sama dengan MC theta lah. Kita dapat PT sama dengan MC theta dan kita manipulate formula ini supaya C kita dapat PT bagi M theta. Ini theta lah. Jadi kita masukkan dekat sini P power tadi 100 joule per saat. Okey, masa berlaku kat sini 4.8 3.6 minit 48 ni tolak dengan 36 minit kali tukar dalam saat kali dengan 60 lah betul masa dia. Ni fasa dia 4.8 ni fasa cecair. Ini adalah fasa cecair. Ni kena fahamlah. Ni cecair. Ni fasa pepejal lah cecair. Kat sini Jadi kita nampak perubahan sini, perubahan masa. Okey. Kita dapat betul lah. Kemudian power 100. Kat mana kita dapat 100? Inilah. Ini 0.1 kilowatt ni. 0.1 kali 1003 ni bersamaan dengan 100 watt. Ini penting. Ini amat penting. Sebab tu kita dapat dekat sini. Tukarkan P tu kepada 100 joule per second. Perbezaan masa untuk fasa cair. Tukar dalam bentuk saat. M jisim tadi. 0.5 kg. 0.50. Ya, 50. Bukan 500. Betul. 0.05 kg. Okey. Kalikan dengan perubahan suhu. Iaitu 218 tolak 78. Akhirnya kita dapat 102.85 joule per kilogram per darjah Celsius. Ini penting magnitude dan unit mesti tepat. Mesti tepat. Okey, haba pendam tentu pelakuran dekat sini. Fasa yang tidak ada perubahan suhu. Ni MC theta, ni MC theta, tengah-tengah ni ni lain lah. Ni yang kedua yang cikgu tanda ni. Okay, cikgu tukar warna dulu. Okey, kat sini Q sama dengan MC theta. Ni Q sama dengan MC theta. Sini Q sama dengan ML. Okey, yang lurus Q sama dengan ML lah. Jadi kita tengok dekat sini. Kita manipulate lah formula PT ML ini kita cari. Sama jugalah Kita tengok dekat sini. M adalah dari tukar tadi. M adalah 0.05. Perubahan masa 3.6 tolak 10 ni. 3.6 tolak 1.0 kalikan dengan 60 second. Okey. Power sama 100 tadi. Sama saja. Okey. Kemudian kita akan dapat 312.0000 joule per kilogram atau kita boleh buat 1, 2, 3, 4, 5. 3.12 kali 10 kuasa 5 per kilogram. Boleh juga Okey, ni L kita nak cari haba pendam tentu pelakuran ni tak adalah ni. F ni tak ada. L saja sini Okey, dalam soalan 10 pula diberi satu mentol
dengan maklumat tambahan atau maklumat yang penting di situ. Biasanya dilabel kuasa 6 watt, 16 volt, 18 watt. So, apa maksud 6 volt, 18 watt? Ini soalan standard lah, biasa ditanya. So, maksudnya adalah 18 joule. 18 joule tenaga terhasil setiap saat apabila disambung kepada bekalan kuasa 6 volt. Ini amat penting lah. Maksud inilah. Pada barang-barang elektrik memang banyak terdapat lah. Ini contoh definisinya. Kemudian, dua mentol yang serupa P dan Q. Ini mentol. Ini sumber mentol. Ini adalah sumber mentol. Sumber mentol. Simbol. Disambungkan dalam 1 liter yang ditunjukkan. Kita tengoklah. Dua-dua mentol ni disambungkan secara selari. Sekiranya sebuah mentol yang serupa disambungkan kepada XY kat sini, terangkan apa akan berlaku kepada bacaan ammeter dan bacaan voltmeter. So maksudnya kalau kita letak satu mentol dekat sini, apa yang berlaku. So yang penting maklumatnya adalah berkaitan dengan sebelum ni kita ada kaitan dengan litar bersiri dan litar selari. Jadi contoh jawapan yang pertama adalah kalau berdasarkan rintangan itu, yang kalau kamu boleh rujuk dalam buku teks, cikgu rujuk sekejap berkaitan dengan litar siri dan selari, muka surat 103. Jadi contoh jawapan dekat sini, yang pertama rintangan berkesan meningkat. Yang kedua, bacaan ammeter juga berkurang apabila rintangan berkesan. Dan bacaan voltmeter berkurang kerana beza keupayaan perlu dibahagi antara mentol selari dan mentol yang bersambung dengan X. X1 antara sebab lah. Kita pun faham kat sini. Sebab kita nak tahu terangkan apa yang berlaku kepada bacaan ammeter dan voltmeter lah. Itu penting sangat-sangat. Apabila X diletak kat sini, yang paling penting kita tengok dekat sini bagaimana kita nak hitung rintangan. Boleh juga sebenarnya rintangan seperti ini. Kat sini katakanlah R sini, jumlah rintangan R total. Kita ambil yang kat pertama sini, yang sini. Ini contoh, kalau kat kawasan situ, R total dia adalah 1 per RT sama dengan 1 per R1 campur 1 per R1 juga sebab sama. Jadi kita ada dekat sini 2R1 bahagikan dengan R1 kuasa 2 untuk 1 per RT lah. Kemudian kita tambahkan dengan, kita cari RT sama dengan R1 kuasa 2 bagi 2R1 tambahkan dengan R yang serupa. Itu paling penting lah. Jadi bila kita dapat R total, kita tahu voltmeternya menjadi berapa. Jadi inilah contoh. Contoh dia punya jawapan lah. Rintangan berkesan meningkat betul lah. Sebab terdapat mentol ni juga merupakan rintangan. Mentol juga merupakan rintangan. Bacaan ammeter juga berkurang apabila rintangan berkesan meningkat betul. Kemudian bacaan voltmeter berkurang kerana beza keupayaan perlu dibagi antara mentol selari di sini. Dan juga mentol bersambung dengan X, Y. Betul. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Berikutnya untuk soalan C. Raja 10 ni. Raja menunjukkan 1 liter mengandungi 2 perintang dan sebuah mentol. 2 perintang dan sebuah mentol. 2 perintang maksudnya 5 ohm dan juga 10 ohm lah. Ini maksudnya 2 perintang dan sebuah mentol ni. Bacaan ammeter kat sini 1.5 ampere. Apabila switch S dimatikan. Ini switch mati. Switch terbuka lah maksudnya mati. Itu yang paling penting. Jadi apabila switch dimatikan, ini adalah contoh litarnya lah. Ini adalah contoh litar dan arus mengalir pada rintangan 5 ohm. Inilah contoh dia lah. Jadi cikgu dah tunjuk dekat sini. Soalannya adalah mencari rintangan mentol. Jadi R dia kat sini adalah 5 ohm ni. Tambahkan dengan rintangan mentol. Itulah jumlah rintangan. Ataupun rintangan berkesan untuk soalan ini. So berdasarkan V sama dengan IR. Yang kita nak cari adalah R. So V per I. Jadi R adalah tadi kita nampak R 5 ohm tambah R mentol. V 12. I tadi 1.5.
Jadi kita manipulate formula ini menjadi kita naikkanlah 5 kali 1.5 dapat 7.5. Sini kita dapat 1.5 R mentol sama dengan 12. So kita akan dapat R mentolnya adalah 3 ohm. Ini contohlah kamu tengok perlahan-lahan lah. Ini cikgu buat jalan kerja contoh yang membantu murid. Okey, bacaan ammeter dan voltmeter apabila switch dihidupkan. Switch ni kita tutup. Jadi macam ni. Kita sambung kat sini. Ini maksudnya switch ditutup, maksudnya switch hidup lah. So kita akan apa yang berlaku adalah kat sini kita ada rintangan kat bawah ni yang disambung secara siri, maka jumlahnya adalah 20 ohm, yang atas 5 ohm, dan sudah pasti 5 ohm dan 20 ohm ni disambung secara selari. Selari kat sinilah 5 ohm dan 20 ohm. So kita gunakan formula ni dan kita akan dapat nilainya adalah 4 ohm rintangan berkesan. Secara mudah inilah gambar rajah yang baru untuk dilalukan pada sebuah mentol tadi yang mempunyai rintangan yang kita telah kira tadi di atas. Mana tadi yang tutup tadi? Ya, ni 3 ohm. Ni untuk mentol yang satu tadi iaitu 3 ohm. Ni. Jadi kita tambahkan rintangan 4 tambah 3 dapat 7 ohm lah. Di ammeter, baca ammeter kita gunakan formula ni. V sama dengan IR. I sama dengan R. 12 bagi 7 dapat 1.71 ampere. Tapi soalan nak voltmeter juga. Nak juga voltmeter. So kita gunakan ini. V sama dengan IR. 1.7 kali 3 dapatlah 5.13 volt. Ni penting pengiraan mudah. Gunakan V sama dengan IR. Cuma nak cari rintangan berkesan, kamu pastikan faham litar selari dan litar siri dan sambungan. Boleh menukar litar yang sepadan. Contohnya seperti inilah litar yang sepadan. Ni contoh litar yang sepadan. Okey. Boleh tengok perlahan-lahan lah. Fahamkan apa yang cikgu maksudkan. So 10D pula. 10D ni kita pergi pada soalan dululah kita lihat pada jadual yang disediakan untuk soalan 10 ini. Okey, inilah raja 10 yang disediakan. Kita ada hair dryer P, Q dan R dengan ciri masing-masing lah dengan ciri masing-masing. Okey, murid-murid boleh tengok inilah ciri P, Q, R. Kamu boleh pause video cikgu dan bandingkanlah tengok catatan apa yang ada kat sini. Kita tengok kuasa 100 watt sini 40 watt, fuse 10A sini 8A. Ini bekalan kuasa 240 sama ni dawai pemanas tebal sama, jenis pemanas berbeza, konstan nikrom ini berbeza. Kemudian yang bawah konstan nikrom, dawai nipis, fan 60 watt, 80 watt, tadi 100 watt. Itu yang paling penting. Fuse 3A dan juga 5A. So, kita tengok panduan jawapan. Anda dikendaki menentukan pengering rambut yang paling sesuai untuk mengeringkan rambut. Terangkan kesesuaian aspek berikut dan tentukan pengering rambut yang paling sesuai. Ini contohlah. Okey, kita gunakan nikrom sebab kerintangan tinggi lebih banyak haba yang dihasilkan. Lebih banyak haba yang dihasilkan. Kemudian dawai nipis. Kita gunakan diameter yang nipis supaya rintangan tinggi. Lebih banyak haba dihasilkan. Kuasa kipas yang tinggi. Ni kita tengoklah nilai fan tadi. 100 watt ke 60 watt ke. Ini yang penting. Jangan sebut nilai. Kita sebut kalau tinggi 100 watt contoh kita kata kuasa kipas yang tinggi. Okey. Lebih banyak udara panas dapat dikeluarkan. Fuse 5A. Okey. Ini pengiraan dia. Kenapa kita perlukan fuse 5A. Okay, P sama dengan VI, kita masukkan 1100 berdasarkan tagging tadi yang ada dekat jadual tu. So, kita dapat 4.58 ampere. So, yang paling sesuai fuse adalah 5 ampere lah. Supaya kalau lebih daripada 5 ampere, fuse ini akan terbakar dan putus lah. Itu yang paling penting. Ataupun kat sini membutuhkan litar apabila arus berlebihan mengalir. So, jawapan yang tepat, kita pilih pengering rambut S. Kerana dawai, sebut balik, kerana dawai nikrom nipis sebagai pemanas, kuasa kipas yang tinggi 80 watt dan fuse-nya adalah 5 ampere. So, semua sekali adalah 10
markah. Itu yang paling penting lah seperti yang cikgu cakap yang ini. Sebenarnya kita boleh memilih tu berdasarkan fuse ni. Dengan maklumat yang diberi Okey, kita tengok balik. Kenapa ni? Kita tengok kat maklumat yang diberi ni maksud cikgu ni. Ni kita tengok dekat sini. Kat sinilah. Kita nak tentukan fuse manakah yang paling sesuai. So kalau kita kira-kira ni macam tadi 4 poin lebih. Okey, sini kita dapat 3. So tak boleh lah. Kita tengok Kemudian yang ini kita dah 8. Boleh jugalah, tapi dua-dua ni terlampau tinggi. Terlampau tinggi lah daripada nilai yang dibenarkan 4.8. So automatik kita akan dapat S. Ni yang paling penting label ini. Kita tengok soalan balik sambungan dia. Okey, yang untuk D pula, jadual slope menunjukkan reka bentuk ciri-ciri bagi 4 litar berbeza. Kaji spesifikasi 4 litar itu, terangkan kesesuaian. Yang ini kita nak tengok berkaitan dengan streka tadi Okey, ni soalannya. Cikgu patah balik kat soalan. Ni. Okey, litar yang ada lah. Okey. Litar A, litar B. Kita tengok ni 200. Ni 240 volt. Fuse 15A. Kita tengok sini yang atas. Sama 240. 2.2 kW. Kemudian yang litar D. 200, 240. Iron ni 240 sama. 2 kW. Okey, yang paling penting ada fuse. Ni cara sambungan lah. Ini cara sambungan cara sambungan yang dibuat. Okey, kita pastikan tengok ada litar ni halus, yang ini litarnya warna ni wayarnya tebal. Ni wayarnya halus. Itu pentinglah. Okey, boleh tengok balik, kamu boleh pause dan tengoklah. So kita tengok contoh jawapan. Okey, pertama kita pilih wayar tebal yang hitam tadi Yang wayar tu warna hitam tebal sebab rintangan rendah. Sebabnya adalah rintangan rendah. Kita pilih high voltage dia 240 volt. Kita tulis voltan tinggi. Kita tulis voltan tinggi. Tak perlu tulis 240 ni voltan tinggi sebab kedua-dua alat mempunyai kedaran kuasa 240 volt dan memerlukan 240 volt untuk berfungsi. Ini sebab dia kita gunakan litar selari kerana rintangan berkesannya adalah rendah. Setiap alat dikawal oleh suis masing-masing. Sekiranya satu alat rosak, alat yang lain masih boleh digunakan. Ini yang paling penting kenapa kita pilih litar selari. Kemudian fuse yang dipilih adalah besar 20 ampere. Berdasarkan pengiraan dengan carta yang diberi tadi, kita akan dapat kat sini 8.33 dan 9.16. Jumlah kedua-dua ni adalah 17.49 ampere. Dan kita perlukan fuse 20A. Jangan terlampau besar lah. Jangan terlampau besar. Jadi kita pilih litar B. Kita pilih litar B sebab kita sebut balik. Dawai tebal, voltan 240 volt, susunan litar selari dan satu fuse besar 20 ampere. Selesai. Itu panduan menjawab soalan bahagian B, soalan 9 dan juga 10. Okey, seterusnya kita lihat soalan 11 iaitu bahagian C yang membawa 20 markah, markah. Okey, soalannya yang ini berkaitan dengan induced current, berkaitan dengan arus aruhan betul lah, induction current, electromagnetic induction. Okey. Kita tengok pesongan dia dekat sini. Dua gambar rajah yang beza. Sini arusnya kecil. Sini arusnya besar. Kita perhatikan apa lagi nak tengok. Gerakan sama bilangan. Ni kita ada gegelung solenoid yang banyak. Ni kita ada tunggal sahaja satu. Okey, itu antara faktor lah. Okey. Terangkan maksud aruhan elektromagnet. So, aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan melintasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu. Gerakan relatif ni maksudnya ke atas dan ke bawah lah. Dengan satu medan, dalam satu medan magnet. Ni medan utara ke selatan ni. Ni utara ke selatan. Digerakkan wayar tu dalam medan ni lah. Maksudnya dia memotong medan yang ada. Atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. So soalannya bandingkanlah. Berdasarkan 11.1, 11.2. Bandingkan dan bezakan arah gerakan bilangan lilitan
Kita ada beza, bandingkan dan bezakan arah gerakan 1. Kemudian kita ada bilangan wayar dan gegelung serta magnitud pesongan. Ni antara soalan yang perlu kita jawab. Kemudian soalan lagi apa? Hubung kaitkan magnitud pesongan menunjukkan galvanometer dengan bilangan lilatan untuk membuat satu kesimpulan. Soalan yang keempat dan berkaitan harapan ini adalah yang kelima. Namakan hukum fizik yang terlibat. Yang keenam. Itu soalan-soalan yang perlu kita jawab. Okay, jadi panduannya adalah seperti ini. Okey, yang pertama kita perlukan kedua-dua dawai bergerak arah yang sama. Kedua-dua dawai bergerak pada arah yang sama. Ni dawai inilah. Gambar raja ni. Dua-dua dawai ni bergerak atas ke bawah. Sama. Atas dan bawah. Sama. Gerakan relatif lah dengan gerakan yang relatif. Gegelung mempunyai lilitan lebih tinggi berbanding dawai. Gegelung mempunyai lilitan lebih tinggi berbanding dawai. Ini ialah maksudnya gegelung. Ini maksudnya dawai. Bilangan lilitan 11.2 lebih banyak dari 11.1. Betul. Magnitud pesongan jarum galvanometer lebih besar pada darjah 11.2 berbanding 11.1. Betul. Cikgu dah tunjuk tadi. Magnitud pesongan jarum galvanometer bertambah apabila lilitan gegelung bertambah. Ini menjawab soalan tadi. Apabila bilangan lilitan bertambah, magnitud arus adalah bertambah dan hukum yang terlibat adalah hukum Faraday. Jadi, tengok soalan balik. Nanti kamu tengok soalan yang cikgu lampirkan dalam pautan di dalam YouTube. Kamu tengok soalan dan tengok contoh macam mana nak jawab lah berdasarkan soalan cikgu. Dan kemudian C ni 11.3 menunjukkan penjana menghasilkan arus apabila engkol dipusing menyebabkan mentol menyala. Terangkan fungsi kerja penjana engkol tangan. Ini soalannya lah. Menunjukkan penjana arus apabila engkol dipusing menyebabkan mentol menyala. Terangkan fungsi kerja penjana engkol So 3 markah. So yang pertama, apabila engkol dipusingkan, gegelung berputar di dalam medan magnet. Betul. Bila kita pusing, ni gegelung akan berputar lah di dalam medan magnet. So kesannya, garisan medan magnet dipotong dan menghasilkan arus aruhan di dalam gegelung. Maksudnya, dekat sini ada medan. Medan daripada utara ke selatan. Okey. Bergantunglah kalau magnet kuat lagi banyak garisan medan magnet ni. So apabila dia berpusing, solenoid ni akan memotong medan-medan magnet yang ada kat sini. Jadi kesannya itulah tadi. Dia akan memotong kat sini. Garisan medan magnet dipotong. So kesannya komutator menyonsang sambungan gegelung dengan litar luar. Arus sentiasa mengalir dalam arah yang sama dan menyalakan mentol. Itu kesannya. Ini komutator tu. Kesan daripada pemusingan solenoid di mana ia menyonsangkan sambungan gegelung tadi dan memastikan arus sentiasa mengalir di dalam litar. Itulah fungsi komutator. Okey, soalan D. Ini penjana arus terus. Contoh dia. Okey, soalan penjana itu menghasilkan arus terus kecil. Cadangkan pengubah suaian yang boleh dibuat pada struktur penjana 11.4 supaya menghasilkan arus ulang-alik yang tinggi. Nyata dan terangkan pengubah suaian yang perlu. So 10 markah. So, cadangan dia yang pertama, gantikan komutator dengan gelang gelincir. Maksudnya kita tukar ni. Ini adalah paling penting, komutator dengan gelang gelincir sebab soalannya ni jelas sangat. Sebab kita nak tukar menjadi arus ulang alik. Tadi arus terus. Ni kita nak tukar pada arus ulang alik. So, kita perlukan gelang gelincir untuk arus ulang alik. So, gunakan magnet yang lebih kuat. Gunakan magnet yang lebih kuat supaya medan magnet. Kemudian tambah bilangan lilitan. Bila tambah ni maksudnya tambah pemotongan lah. Untuk menghasilkan medan magnet, hasilkan arus aruhan lebih besar. Kemudian gegelung dipusing dengan laju. Supaya tambah pemotongan. Atau perubahan flat magnet lebih besar. Dan akhir sekali, magnet kita gunakan semi bulatan. Sebab menghasilkan pemotongan medan magnet yang seragam. So ini antara sebab untuk 10 markah lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ciri-ciri dan berserta dengan alasan ni.
1, 2, 3, 4 dan 5. So, jumlahnya adalah 10 markah. Okey, ini adalah contoh menjawab soalan penceritaan akhir kertas 2 bahagian B dan juga bahagian C. So, penerangan cikgu agak laju. Jadi, saya harap kamu tengok dulu atau download dulu bahan yang cikgu sediakan. Dan barulah tengok video ini untuk melihat jawapan. So, itu saja panduan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat menjawab soalan peperiksaan soalan peperiksaan SPM untuk paper fizik 2021.